Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton yang menonton kita ketika ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi Isnin. Setiap Isnin pastinya kita ada dua janji temu kita. Yang pertama, segmen Inilah Ceritaku. So, untuk episod yang ke-123 ni, 123 episod dah segmen Inilah Ceritaku. Kali ini kita akan bersama dengan saudara Khairul Azhar. Wow. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, share kepada rakan-rakan anda yang lain, kerana perkongsian pengalaman ni sangat berguna untuk kita gunakan, untuk kita jadikan sebagai saya nak cakap, kadang-kadang kita gagal. Daripada kegagalan tetamu-tetamu kita, bagaimana dia build up balik sehingga dia berjaya sampai ke saat ini. Itu yang mahal. Okey, persoalan boleh kita akan buka untuk Q&A. Cuma persoalan tu biar berkisar tentang pengalaman lah. Okey. Baik, tuan-tuan puan-puan, kalau dah bersedia, boy okey? Sedia? Dan Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Sihat Sihat. Batuk sikit. Batuk sikit ya. Ramli Sarip adik? Lebih kurang. Macam Ramli Sarip lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini giliran saudara Khairul Azhar dan Pak Su nak panggil apa? Yang Khairul ya. Baik, Khairul. Okey, di awal-awal ni seperti biasa kita kenalkan diri kita, kan, berasal daripada mana, terpulanglah umur sikit lah, biodata sikit. Saya Khairul Azhar Osman. Okey, Khairul Azhar Osman. Osman, daripada Kuching, Sarawak. Oh, orang Sarawak. Orang Kuching. Saya berumur 37 tahun. Baik. Dah berkahwin. Ada 3 orang anak. Alhamdulillah. Semua sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kali ni kita dapat yang Sarawak pula. Alhamdulillah. Selalu kita main sekitar Semenanjung je kan. Kali ni kita terbang sikit. Baik, Alhamdulillah. Okey, bekerja dahulunya bekerja sebagai apa? Saya sebelum ni saya pernah kerja dekat Jabatan Agama. Jabatan Agama di Kuching ataupun di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Yeah. Maknanya daripada sana habis belajar terus merantau KL. Saya memang saya baru balik ke Kuching balik 6 tahun lepas. Sebelum tu saya memang kat Semenanjung je. Wow. Tengah mencari tapak yang baik ke apa? Nak tukar angin lah. Okey. Dan sekarang ni menetap terus di Kuala Lumpur? Tak, saya di Kuching. Sekarang ni dah balik ke Kuching lah. Okey, baik. Cikgu Aslan baru saja balik daripada sana. Okey, baik. Bekerja sebagai pejabat agama dan perjalanan, kita cerita sikit perjalanan, sebab ramai yang suka bab-bab perjalanan ni. Bermulanya Khairul mengenali dagangan mata wang asing ni ataupun forex. Ceritanya saya pada tahun 2007. Lamanya. Saya join, saya ni suka, hobi saya suka main bowling. Baik. Main bowling. So bowling ni. So ada satu forum tu, nama dia carigoal.com. Okey. Diorang organize satu tournament bowling. So time tu saya join sebab hadiah dia memang luar biasa lah. Ingat tak masa tu? Entrance dia RM50. Okey. Hadiah dia RM1,000. Wow, patut. Lepas tu dia ada hadiah single 500, kumpulan 500. Lepas tu kalau dapat 3 kali strike dapat RM100. Masa tahun 2007 besar tu. Kan? Dia dibuat oleh broker FX. Okey. Kena kecam kan. Okey. Tak apa, kita faham. Sebab kita tahu zaman-zaman tu masih terlalu banyak. Bukan macam sekarang kita boleh buat pendedahan. Kau scam je aku dedah terus kan. Ni sebabnya CTC FM ni. Okey, baik. Khairul 2007 mengenali melalui cari. Macam mana boleh pergi dekat forum tu? So saya selalu masuk banyak forum. Saya banyak kawan lah. Maknanya suka berhubung dengan rakan-rakan melalui ruangan chat. No Goal. Dulu ada No Goal, Cari Goal, Virtual Friends. Dahsyat. Dulu zaman tu lah. Okey, bermula main bowling, kemudian macam mana boleh nak terus mengetahui lebih lanjut pasal
Yalah, forex ni. Mula-mula dia macam teruja dengan hadiah tu dulu kan. Memang lah. So Dia kalau siapa-siapa lah, broker ataupun individu forex, kalau dia buat tournament memang dia punya hadiah dia memang ngeri lah. Waktu tu memang rasa macam tak masuk akal ni kan. RM50 je kan? RM50 je. Okey. Kebetulan pula menang kan. Menang, kau menang ke? Menang semua. Berkumpulan menang, yang 3 strike dapat, single dapat. So menang semua. Lepas tu mula kenal-kenal ahli-ahli dalam cari gol tu lah. Maknanya menang. Jadi glamour kejap kan. Di kalangan dia orang tu lah kan. So mulalah bersosial lah dekat forum tu. So macam tu lah kenal, jodoh dia dengan forex dan terjebak sampai sekarang. Okey, masa tu dah bekerja 2007 ni? Dah bekerja dengan pejabat agama? Dah. Okey. Baik, apa langkah seterusnya bila dah berkenalan, macam mana boleh tertarik ataupun ada seseorang yang yang memberikan ruangan, dia selalu jumpa, selalu sembang pasal kau masuklah forex macam, ataupun memang dengan diri sendiri nak mengetahui tentang forex ni? Mula-mula kita bersosial dalam tu, dia ada target tau, kita nak posting paling banyak. So semua section kan kita komen kan. So bila masuk pasal forex ni, kita tak tahu nak cakap apa. Senyap je kan. So mula kenal kan forex tu macam mana, tanya kawan, member yang jadi kawan baik lepas tu pun dia trade forex juga. Tapi tak tahu sekarang ni dah lost contact dah lah. Tak tahu dia pergi mana kan. Maknanya masa tu di sini lah kan, di KL? Di KL. Kita orang tournament tu dekat Alamanda. Alamanda baru buka tu. Alamanda baru buka kan. Baik, itu dia perkenalan dengan rakan-rakan dalam cari gol dan mula-mula mengenali forex secara officialnya tahun berapa? 2000 start kenal forex tu 2007 2008. Dah start. Itu dah sembang-sembang dalam forum lah. Dah belajar. Dah belajar sekali. Kat dalam tu dia ada banyak dia ada section untuk forex je. Dia orang share analisis. Waktu tu ada macam-macam lah. Apa situ apa yang terfikir oleh Hairul dengan benda-benda yang memang tak pernah pun? Mula-mula rasa macam susah juga kan. Benda ni sebenarnya susah kan. Macam senang je, dia ada buy sell je kan. So bila dah start belajar, masuk pula topik terus lompat kan. Waktu tu yang glamour adalah CSR 100 punya. CSR 100 CSR 100 punya tu kan. Trade kan. So kita pun baca, cuba nak faham. Itu dengan sendirinya? Sendirilah. So dalam forum kan. Lepak dengan member yang dah lama trade kan. Tanya dia orang sikit-sikit. Waktu tu tak ada cikgu lagi. Tak ada sendiri nak tanya orang pun macam mana ada orang ni. Kita nak tanya pun tak tahu soalan tu macam mana. Waktu tu dia orang kira macam gempak ke, ada member ada dupot kan. Tu dupot and flip tu. Ya. Tu dah kira gempak lah time tu kan. Memang lah. Kita tengok dia, hebat ni, aku tak mampu nak beli ni. Dan daripada situlah bermulanya rasa minat itu datang. Rasa minat tu datang dan buka akaun dan cuba. Maknanya buka akaun tu dengan tak ada tak ada. Saja nak cuba je kan. Sebab member cakap buy sell je. Kan susah kan. Senang. Sambung. Lepas tu deposit macam biasalah. Kisah kita semua sama. Deposit loss kan. Depo yang pertama berapa? 100 USD. 100 USD. Loss. Sebab tak tahu apa benda. Lepas tu ada member pula. Ada jugalah dia, member ni dia sampai sekarang ada, dia exchange je. Dia offer saya waktu tu e-gold. Kita labur duit dia. Kita labur duit dia. Kau ni banyak kau masuk ni. Kita pun labur jugalah kan. Pun kena juga. Maknanya lepas tu senyap. Tu berapa? Tu $300 kot. Habis kan waktu tu. So daripada tak boleh lah goal ni. Balik lah. Balik ke forex balik. Balik ke forex balik kan.
Okey. Baik, dan bila balik semula ke Forex tu, sebenarnya kita tahu dalam 2007, 2008, 2009 kita nak cari cikgu, kita nak cari kelas, semua berbayar. Berbayar. Ya. Lepas tu dia punya bayaran pula. Tapi saya tak bayar kot sebab saya banyak kawan-kawan yang dah. Itulah untungnya, Hairul. Itulah gunanya berforum kan. Tak, dia untung kat situ, belajar dengan kawan, lepas tu kau cepat pula tangkap. Sebab itu kalau lepak. Bila yelah kita rapat dengan kawan, kadang-kadang orang yang jenis lambat sikit dia sedut ilmu. Jadi susah juga kan, dia kena cari cikgu basic balik, dia kena tu macam Hairul terus belajar cara macam mana nak cat. Cara nak trade. Cara nak trade. Wow. Sebab saya ada seorang kawan tu, dia duduk Sungai Buloh. Okay. Tidak tahu sekarang ni dekat mana lah. So hari-hari saya duduk dekat Damansara Damai. Okay. Dulu. So dia rumah kedai kan. So kat bawah tu ada cyber cafe. Oh, ngam. So setiap kali dia datang, saya pergi, saya tengok dia trade macam mana kan. Trade kat cyber cafe tu. Dia memang port di situ. Dia daripada Sungai Buloh dia datang Damansara Damai, macam dekat je kan. Yalah, tak ada jauh sangat. Tak ada jauh sangat. Yalah, takkan dekat Sungai Buloh tak ada, masa tu tak ada lagi. Tak, dia belum datang lepak. Betul lah. Okey. Lepas tu hari-hari lah tengok dia trade macam mana kan. Kau ni pun kira macam orang yang kuat semangat juga ni. Kau boleh semangat. tunggu, tengok kan. Tunggu tengok dulu kan. Sebab dah lost lah. Yalah. Kan member macam dia ni tak lost kan. Kenapa seorang dia lost ni? Itu pertanyaan yang sering bermain di kepala kan? lah. Okey, baik. Mesti ada dia ni, dia punya secret lah kan. Okey. Belum ada soalan lagi. Kita teruskan. Kita teruskan. Baik. Lepas masa Hairul ada bertanya dengan member yang Sungai Buloh tu tak? Ada. Dia pun ajarlah macam mana nak tengok market ni kan. Okey. Dia pun cara dia pun ala kadar je kan. Kau nampak dia naik, kau buy je. Wow. Kau nampak dia turun. Kau nampak dia turun walaupun tengah jalan kan. Sell je. Time tu lah kita sell tu. Time tu lah dia naik. Time kita buy dia turun. Time kita sell dia naik. Kan. So lagi banyak depo kan. Kerja depo je lah. Sampai sekarang kot masih banyak depo kan. Yeah. Sama je. Okey, dan selepas itu yalah, bila dah macam tak ada official langsung untuk masuk kelas ke belajar dengan cuma kawan-kawan. So apa langkah seterusnya Hairul lepas pada jumpa dengan kawan Sungai Buloh tu? Banyak cari kat dalam forum lah. Kau cari kat dekat internet kan. Ada yang layan ke? Layan juga. Dia macam trade kan. Dia buka trade. So kita komen. Dia reply. Macam tu lah. Jadi apa yang kita tak tahu tu kita komen, nanti dia akan terangkan lah. Kadang-kadang kita rasa macam aku tanya soalan bodoh kot. Tak payahlah tanya kan. Kita baca je sampai habis. Ada juga sifat segan. Segan lah. Orang lain semua tanya pertanyaan bijak, kita je tanya Allahu Akbar. Baik. Dan bekerja tu terus bekerja. Dia kerja 2009 kot berhenti kerja. Daripada Jabatan Agama. Ya. Adalah kisah ni berhenti tu kan. 2009. Masa tu masih single. Masih single. Ya. Baik, 2009 apa perkara yang menarik boleh kita kongsikan? Yang menarik. Yang menarik lah. Belajar ke, dapat trade ke, ataupun cerita apa yang indah-indah ni lah. Indah boleh, yang tak indah pun boleh. Alamak, yang tak indah tu kita simpan kejap. Alamak, boleh. Yang tak indah tu, yang indah tu depo sehari $100. Okey. Dalam masa sehari juga dapat grow jadi $1,000. Dah. Dia macam kena jackpot. Betul lah tu, sebab sebelum ni depo je Jahanam kan. Tapi kali ni so, satu hari tu depo, dalam satu hari tu kena jackpot $1,000. Okey, itu adalah luck ataupun memang Hairul dah belajar sikit-sikit dengan yang Sungai Buloh. Kita dah belajar sikit-sikit dah. Kebetulan entry waktu yang tu Hairul buat tu orang ada ilmu sikit lah. Bukannya naik. Bukan buy sell tu tak. Dah mula-mula dah nak buat SNR kan, marking kat mana kan.
Masa tu dah cuba kebetulan jadi. Oh, alhamdulillah. Sebelum tu tak jadi kan. Sebelum tu tak jadi. Rasa macam tak percaya pula. Lepas tu dapat withdraw 1,000 tu. Benda yang paling best adalah belanja kawan-kawan. Oh, memanglah dah berganda-ganda dah. Masalah 1,000 tu yang habis dah. Belanja kawan-kawan semua. Allah. Enjoy habis kan. Esok dah tak ada duit nak depo. Ya Kita depo lagi 100 tu. Tak jadi pula. Kan habis padam kan. Depo lagi. Itu dia nak bagi semangat tu. Tu lah. Kan? Dia nak suruh kau belajar kan? betul-betul. Kena. Tikam. Maknanya tanpa ada ilmu dapat pula buat macam tu. Mesti dalam hati dia kata benda-benda boleh buat duit. Adakah itu yang menyebabkan Hairul terus? Tak, mula-mula memang rasa loser gila kan. Lepas mula-mula kan macam aku ni memang tak ada bakat kot benda ni kan. So tiba-tiba bila withdrawal pertama tu, dia rasa macam dah master kot. Boy. Baru withdraw 1,000 dah jadi master dah kan. Yelah 100 USD masa tu kan. Yelah Pak Su pun boleh bayangkan bila kita baru belajar sikit, kita depo 100 USD, kita untung 1,000 USD. Kebetulan bab tu mengena. Dia keseronokan dia bagi tahu kat kawan-kawan pun, tengok aku dah withdraw 1,000 kan. Itu baru kita tahu kenapa orang SS profit kat Facebook. Dia bangga dia tunjuk kat orang kan. Baru kau tahu kan? Baru tahu kan. Baru kita macam dulu pun aku buat benda sama kan. Cuma tak adalah sibuk dia letak kat Facebook kan. Okey. Waktu tu apa dah ada kot Facebook ke MySpace dah ada Facebook dah. Dah ada lah kot kan. Tapi kita post pun tak ada orang like. Time tu lah. Biasalah. Like ni jarang dulu kot. Bila kita tengok balik post kita berapa tahun lepas, kenapa ada 2 like ke? Sekarang banyak pula like kan. Okey, bila dah gagal macam tu, ada rasa macam alamak lose lah, aku tak nak lagi lah, ataupun macam mana? Tak, dia jadi geram balik. Dia jadi semangat. Dia lost tu. Sebab kau lost bukan trade. Kau lost, kau habis duit belanja kawan-kawan kan. Dia sebenarnya semangat lah. Lepas tu lost, kita masih ada kenangan manis yang 1,000 tu. Padahal dah lost kan. Tapi hari tu boleh disebabkan yang 1,000 tu kita jadi macam tu jadi macam mana kalau tak trade satu hari boleh rasa macam kemurungan lah. Kan. Sampai tahap kemurungan. Dia dah jadi addict kan. Maknanya setiap hari nak trade. Setiap hari nak tikam. Waktu tu lah. Yelah, waktu tu tak tahu apa-apa. Knowledge kecil sikit dia. Maknanya kita cuba nasib lah. Cuba nasib. Okey, dan bekerja masa tu masih lagi bekerja? Dah berhenti dah. Masa tu dah berhenti lah? 2009. Berhenti tukar kerja lain atau? Tak. Niat ni tadi sebab kita tengok kawan-kawan lain Okey. Diorang boleh survive je trade forex. Alamak, kau pun dah terikut dah. Kita macam tak payah cari kerja, kita cuba dulu benda ni. Kita nak jadikan member cerita kan. Kalau kau buat macam ni, kau cuba buat macam ni kan, kau boleh dapat income macam ni. So, yang penting kau perjalanan dia kan. Dia macam kita cakap dengan kawan kan. Lah kau kerja pada pagi sampai petang, lepas tu apa je kau dapat? Berapa je kau dapat? Itu ayat yang paling padahal tu pasti kan. Tapi waktu tu kita dah stable lah. Kan? Waktu tu kita dah nampak bulan dan bintang kan. So macam tak apalah, kita cuba. Habis 2010 apa jadi? Dah berhenti kerja? 2010. Berapa lama menganggur? 2000 masih menganggur. Waktu tu tinggal kat rumah sewa lagi. Okey. Tinggal kat rumah sewa lagi. So kita rumah kedai tu lah. Okay. Ada komitmen. Kita ada satu motor Mosquito. Kena bayar. Ingat lagi. Skuter Mosquito. Okay. Kita kena bayar Mosquito tiap bulan. Kena bayar sewa rumah. Tak sewa bilik, sewa rumah. Hebat. Okay. Lepas tu nak bayar api air lagi, elektrik, apa semua. Itu belum makan lagi. Minum kan. Tapi struggle lah kan. Tapi di sebalik semua tu, orang yang banyak bagi saya semangat. Mak bapak mula-mula dia cakap apa yang mengarut dalam benda ni kan. Sebab waktu dapat 1,000 tu kita bagi dia ke duit. Ni ada 1,000. Patutlah. Okey. Tapi dia orang bagi semangat kan. Dia tanya macam mana okey ke?
Macam tu kan. Sebab kita pun waktu waktu kita pindah rumah sewa pun, waktu kita baru kerja tu, diorang yang belikan perabot apa semua kan. Macam pindah ke saya nak bongsu, so apa benda saya nak mesti dapat. Betul. Saya bagi tahu dunia sekarang. Maknanya okey lagi lah. Okey, dan bila mak dan ayah bagi semangat macam tu? Dah tak kerja berapa bulan masa tu? Dah tak kerja 6-7 bulan jugalah. Lama. Tapi diorang support. Nasib baik. Diorang ada modal kan nak berniaga kan. Yang penting nak berniaga kena ada modal ni. Betul. So walaupun diorang tak faham apa kita buat, kalau kita explain pun mungkin dia orang ingat scam kan. Betul. So dia tanya ada memang modal pun. So dia bagi modal. Okey. So dia cuba dapat support daripada family dahsyat. dapat support daripada family. Kan? Cuma diorang support, diorang tak tahu apa benda tu lah. Ya, forex tak apa benda. Sebab waktu tu tak adalah macam kalau orang macam sekarang kalau kita sebut forex scam. Waktu tu tak sangat lah. Tak. So orang tak tahu pun apa benda forex kan. Sebab forex pun orang scam pun jalan diam. Kita cakap macam sekarang ni online kan. So kita explain kat dia macam benda tu memang solid lah kan. Macam money changer. Okey. Kita tukar je. Kita, betul kita lah. cakap dengan parents kan. Takkan Betul kita lah nak tu. explain kalau di sini kita kena sell kan, pening kepala dia kan. Lagi dia naik pening. darah tinggi kan. Naik darah tinggi kan. So bila dah tak bekerja tapi ada support daripada family, macam mana keadaan trade masa tu? Manjang withdraw ke Manjang diorang transfer duit lah. Loser lah. Time tu loser lah. Kan. So apa yang perkara yang apa tindakan Hairul? So bila dah lama trade macam tu kan, asyik rugi. Tak bosan ke? Asyik rugi, asyik nak makan Maggi je kan. So macam apa sebenarnya tujuan aku trade? Sebelum tu 6-7 bulan tu dapat modal daripada family. Adakah sentiasa Depo ke ataupun ada juga saya ada juga withdraw sikit ataupun macam mana? Ada withdraw sikit, tapi macam biasalah bila kita dah withdraw kita redepo balik kan. Memang lah. Kita rasa macam dah okey lah, dah betul lah ni. Kita rasa macam untung sebenarnya. Tapi padahal kita simpan duit kat broker, lepas tu dia transfer balik kat kita je. Itu je. Tu je sia-sia kan. Aduh. Lama kelamaan kita baru rasa benda tu bodohnya. Dia macam letak duit dalam tabung kan. Yelah. Tu korek-korek balik. Nanti dia bagi sikit nak pakai kan. Tarik sikit. Dapat. Kita pun rasa seronok. Esok ni boleh dapat lagi ni kan. Dia trade tak ada matlamat. Kita nak untung satu hari. Ni sebab kita target ni tuan-tuan kena ambil dia sebab kita target satu hari je. Kita dah tak fikir esok lusa kan. Sebab memang betul lah Allah dah aturkan kita punya rezeki kan. Betul. Tapi kau kena bijak lah. Iyalah. Rezeki tu dia memang dah ada dah ditentukan kan. Tu yakin tu bagus sebenarnya. Kita yakin esok ada lagi rezeki kan. Tapi kalau tak ada esok samalah yang terjadi kan. Time tu macam relax je kalau MC kan. Makan Maggi. Sebab kita seorang je belum kahwin lagi. Okay. Standard lah kan. Maggi is the best lah. Maggi is the best kan. Kan tak bayar dia sewa rumah, kita duduk senyap-senyap kalau ada orang ketuk pintu. Serius. Benda tu terjadi kepada kawan saya. Kalau dia tengok sekarang, dia akan terbayang balik macam mana kehidupan saya dulu kan. Nak jadi trader lah. Yalah, betul lah. Nak jadi trader. Okay, selepas situasi 6-7 bulan yang struggle tu, tapi nasib baik dapat punch daripada family lah kan. Dan dah rasa cakap apa aku buat ni. So apa langkah yang Hairul ambil? Kita kaji balik apa yang kita buat. Baru nak belajar. Biasa dia orang lepas putus cinta kan. Body tahu. Dia teringat apa salah aku buat dulu sampai perempuan ni tinggal dengan aku. Dia lebih kurang macam tu lah. Dah terciduk. Kan kita dah terus terjatuh di tangga yang tinggi. Dah patah-patah dah turun bawah, baru kita fikir kan.
Kenapa tadi aku tak berpaut di Okey tu. Nasib baik nampak jalan pulang. nampak jalan pulang. Okey. Langkah yang pertama diambil selepas dah fikir macam tu, cakap apa aku ni, kan? Kaji balik, adakah kaji sendiri kaji ataupun minta pendapat daripada kawan-kawan yang dah berjaya? Dia bila kita tak ada duit, kita akan berfikir, kita akan macam-macam lah kita fikir. Kita tak ada duit tu dah macam bila tengok Obang Tin pun kita rasa macam nak kutip, pijak, lepas tu jual, dapat duit buat depo kan. Betul. Betul. tak mungkin lah kan. Tapi bila kita tak ada duit, kita akan cuba fikir. Memang otak tu jalan. Dia jalan je kan. Esok macam mana ni kan, aku nak depo lagi ke? Macam tu kan. Berapa banyak aku nak depo esok nak jadi jana lagi kan. Apa pula strategi nak pakai kan. Okay. Sebab semua strategi dah pakai kan. Semua jadi belajar, semua cuba apply kan. Ni lah dulu saya ada seorang member yang dia buat indikator. Wow. Okay, indikator dia gunakan Isakas. Isakas macam mana tu? Ikat Isakas kus-kus. Tu dia punya tu kan. Wow, macam tu. Okay, kan kita pun dah pakai sama juga. Sama macam juga. Sebenarnya macam mana sebenarnya? Lepas tu baru kita fikir, ada duit banyak mana pun, kalau kita tak pandai jaga duit, kalau kita just main tabur-tabur je kan, kalau ada 100 depo 100 kan, kita tak fikir pasal esok, sampai bila-bila kita akan jadi macam tu je. So tak ada matlamat. Wow. So start daripada tu, kita dah ada target. Hari ni keperluan aku untuk hidup, esok lusa berapa yang perlu kan. Sebab kita modal kecil. Mula dah nak susun. Sebelum baru ni, nak susun lah. Sebelum ni kita kan yang tadi cerita dia $100 jadi 1,000. Tak beringat langsung. Kan kita rasa benda tu kita boleh buat hari-hari. Kan? Itulah silap tu. Kita rasa macam senang lah buat. So kita tak ada target. Bila kita letak je, kita berharap 100 tu boleh jadi 1,000 sekelip mata. Yelah, kau buat pun sekejap, satu hari je satu hari je kan. Takkan sekali je boleh buat kan. Takkan luck tu tak datang berkali-kali. Memang tak datang. Tapi hakikat dia memang tak datang pun. Tak datang. Lepas tu kita panggil pun dia tak datang. Okey, daripada sudut mengkaji balik, apa yang Hero dapat? Kenang waktu susah kan. Okay. So jaga duit tu betul-betul. So riskan berapa yang kita nak risk saja. Yang lain tu, yang benda ni belum tentu lagi bagi duit kan. Yang ada ni kita jaga dulu untuk kita hidup dulu. Tu yang first. Yang ni bagi bonus, tu yang kita dapat lah. Untuk hidup seterusnya. Betul. Betul ke ni aku cakap ni? Betul lah tu. Betul lah. Sebab ni pengalaman Hero sendiri. Okey, Rul dan memang Hero memang tak bekerja selepas pada tak bekerja sampai ke sekarang ni? Tak. Memang survive dengan forex? Survive dengan forex. Berjaya lah tu. Berjaya ke? Berjaya survive lah. Berjaya survive. Berjaya lah tu. Cuma belum dapat mungkin rezeki untuk boom. Nak kaya tu tak ada. Boom tu belum lagi, insya-Allah lah. InsyaAllah pelan-pelan lah. Sebabnya dah dapat konsisten pun dah bagi Pak Su lah. Konsisten pun dah cukup. Dia taklah konsisten sangat. Sebab niaga kan. Niaga, okey. Mesti ada untung rugi. Kalau kita nak cerita dengan orang, kalau saya sekarang buat marketing, saya akan cakap daripada tahun 2007 saya tak pernah loss, konsisten je. So kita nak cerita benda betul itu kan, untuk marketing kan. Tapi yang ni maknanya pengalaman supaya orang di luar sana tak mengalami juga benda yang serupa. Kita nak bagi tahu yang kehidupan sebenar seorang trader kan. Kalau tak jaga duit, penting jaga duit. Okey, dan memang sampai sekarang pun tak ada masuk kelas mana-mana untuk mantapkan. Belajar juga. Forex ni yang best, tiap-tiap hari kita jumpa benda baru. Bila orang post something tu kan, bila orang share teknik dia, kita nampak macam ni rupanya kan. Kenapa dia buat macam tu kan. Okay. Macam ni, mungkin aku dulu tak macam ni kan. Mungkin trade aku ni rugi sebab ni kan. Kita nampak sebab-sebab dia. Macam tu. Okey, dalam kemudian tahun-tahun yang seterusnya,
bergantung sepenuhnya dengan forex, mata pencarian. Bergantung dengan forex. Dan kahwin tahun 2008. Kahwin ni kahwin ni okey, nantilah kita pasal tu. Sebab nak tahu macam mana. Okey, dengan forex boleh kahwin, boleh ada anak, boleh survive kan. Itu sebenarnya perkahwinan pun bila kita tak bekerja, so mak mentua kita akan rasa macam sangat risau. Dia nampak kita dalam bilik dia kan, kita duduk mak mentua, mak mentua tanya tak pergi kerja ke. So apa yang saya buat adalah setiap hari bangun pukul 7 pagi, pergi Berjaya Times Square, duduk dekat Starbucks. Orang balik kerja, saya pun balik kerja juga. Kan? Bijak tak? Bijak tu bijak. Berapa lama? Sampai berapa lama? Sebab bila kita cerita pasal bila kita cerita pasal benda ni, diorang ada perspektif yang macam betul. Kerja sepatutnya. Maknanya Hairul tak nak mak mentua fikir yang bukan-bukan. So kita mengelak daripada tu. Sebab kita explain pun, mak mentua jenis yang speaking kan. So, this is virtual money. Virtual money kan. Virtual tak benda tu lah. tak nampak kan. Padahal aku bagi anak kau makan guna virtual money je. Kan macam pelik juga kan. So dia jadi sampai bila nak, dia jadi macam sampai bila kau tak nak kerja macam tu lah. So kita acah-acah lah pergi kerja. Kan tu. Berapa lama acah-acah tu? Lama jugalah. Lama lama juga. Cuma wife tahu lah. Wife tu tahu. Wife waktu tu lah. Okay. Wife waktu tu tahu kan. Kita buat forex, macam mana benda ni kan. Sebab kita pun ada ajar kawan-kawan wife juga trade. Okay. So wife mula-mula kan poyo je kan. Ini kan betul. Kan. Maknanya dalam masa yang sama juga mengajar juga. Maknanya mana yang nak tahu tentang forex. Bukan cikgu lah. Bukan official lah. Maknanya beritahu je. Just member-member ke wife. Yang tu lah. So daripada situ kadang-kadang dia suruh kita trade kan. Dia bagi commission kan. Okay. Daripada situlah. Daripada situlah kita pusing-pusing macam tu je. Pernah tak orang refund money? Refund? Maknanya orang bagi duit untuk modal, tak menjadi. Selalu. So apa alasan yang dibagi? Ataupun kita dah beritahu dia siap awal. Dah bagi tahu siap awal. Untung sabut timbul kan. Untung batu tenggelam. Apa pula? Untung sabut tenggelam. Untung sabut tenggelam. Takkan batu timbul. Aduh. Dah. Itulah, batu memang tenggelam. Kalau dia timbul untung lah. Batu boleh kan. Masing-masing macam pelik kan. Betul dah tu. Betul. Okay. So maknanya dia orang faham. Dia orang faham apa pun kita buat. Kalau kita pegang duit orang, bagi tahu risiko dia dulu. Kau tak boleh nak trade sendiri. Kau suruh aku trade, lepas tu loss kau nak suruh aku ganti. Aku dah lah trade duit kau, aku harap commission kau. Yalah, kita sebabnya kita pun nak untung juga kan. Kalau tak untung, mana commission, buat penat je. Tu lah, dia bagi persen kan. So ada time menjadi, ada time tak menjadi. So saya daripada dulu adalah saya trade bullet punya style kan. Kau ada 1,000, kau bagi aku akan trade 100 cover balik. Bullet punya style. So tak adalah kita letak 1,000 kan, lepas tu jadi 20 juta. Tak ada. Ada. Memang tak lah kan. Effendi Nordin, idola tetamu minggu ni Pak Su. Cikgu Pen. Abang Pen. Effendi. Yes. Cikgu Pen. Cikgu Pen. Cikgu Pen ni muka dia macam Piramli sikit kan. Tahu tak apa kan? Dia pun lawak juga. Baik. Dan bilakah rasa stabil? Betul-betul rasa okey lah, walaupun memang betul cakap depo tetap depo, tapi rasa stabil sebab boleh cover up kan, boleh cover up. Kita boleh cover daripada commission tu, boleh cover sikit expenses semua. Dia tahun bila tu yang betul-betul rasa steady lah? 2011 kot. Lama juga tu. Rasa macam okey lah, bernafas lah kan.
Yelah, kalau tidak macam mana. Dan masa tu masih lagi menetap dengan mak mentua ataupun dah saya berpindah? duduk KL. Oh, duduk KL. Maknanya tak menyewa sendirilah. Tak, duduk dengan mak mentua. Baik. Anak 3 orang pun memang hasil daripada forex lah. Maknanya tak nafkah. Anak Soalan hasil forex. ialah membesarkan anak dengan hasil forex. Diorang spike sebab forex. Diorang spike sebab forex. So kita cakap macam trader kan. Okey lah. Okey, cantik. Sangat menarik. Dan cerita sikit pengalaman yang agak sukar dilupakan. Sebelum kita nak cerita yang manis. Trader ni dia memang dia ada satu pengalaman yang sangat pahit dan satu pengalaman yang sangat indah. Bila kita hilang pedoman kan. Okey, masa bila tu? Dah ada bini. Masa tu? Ada satu time tu kita hilang pedoman je. Kita risiko kan. So kita nampak setup tu memang aku dipu lah semua duit. Emosi dahsyat kacau. Esoknya kita orang makan satu nasi goreng. Kalau wife saya nampak sekarang dia tengah tengok kan sekarang. Makan nasi goreng, kita bagi 2. Tak, waktu tu balik tak apalah yang makan je lah kan. Okey. Sebenarnya aku tak ada duit ni, mati kan, tak ada duit. Waktu tu dah duduk sendiri dekat Damansara Perdana. Masa tu dah sendirilah. Jadi kalau duduk dengan mak mentua, memang setakat kena. Makan kalau makan kita no problem lah kan. Kita boleh tapau makanan dia. Jujur lah. Kan kena bagi tahu kan. Betul lah. Jadi bila dah duduk sendiri kat situlah sikit ada sebab nak bermula kan. Dan sebab tak bekerja kan. Wife pun tak bekerja. Kita punya confidence level tu sangat tinggi lah. Tinggi sangat tu. Sangat tinggi confidence level kita. Sebab berani satu. Saya dalam adik-beradik saya adalah kalau adik-beradik macam abang saya describe saya kan. Dia cakap saya adalah orang yang suka ambil risiko. Saya akan ambil risiko. Dan saya tak suka kerja dengan orang. Tu je masalah dia. Okey. Itu yang menyebabkan rasanya Pak Cuk rasa Hairul boleh survive pun sebab benda tu. Jiwa kena kental kan. Jiwa kental tu yang mahal sebenarnya. Okey, itulah ada masa dia hilang pedoman. Ada masanya kita duit langsung tak ada. Tengok cat pun kita nangis. Ada masanya. Tolonglah ramai ya Allah, kat janganlah tarik rezeki aku macam ni kan. Dia jadi macam cerita bawang merah bawang putih kan. Dia doa. Nangis-nangis dalam cerita sinetron tu. Tu biasa. Biasa sinetron belah sana selalu macam tu. Nangis-nangis kan. Tengok cat sedih kan. Dan cara untuk meredakan hati bila yalah duit itu aku dah depo duit ni, aku mengharapkan dia masuk tapi tak dapat. Mesti kecewa. Dia sebenarnya setiap hari adalah hari baru. Kalau kita kenang benda yang dah lepas, habislah. Esok aku nak cover, semalam aku lost 500. Esok aku nak cover balik. Cubalah. Lepas tu memang tak dapat lah. Kita akan tambahkan lagi kesedihan. So semalam punya cerita. Hari ini hari baru. Jangan cuba nak cover yang dah lepas-lepas Dah lepas-lepas yang lepas tu kita anggap sebagai tu rekod rekod sebagai macam mana kita nak orang kata apa? Ialah yuran untuk kita kenal cat lah. Kan, hidup belajar. Ni macam tu lah kan. Kita ada masa kita naik, ada masa kita turun, ada masa bini kita ada emas, ada masa kita gadai emas bini kita. Pengalaman. Dia banyak pengalaman. Betul. Itu satu-satu pengalaman yang sebenarnya bila orang dapat pengalaman tu baru dia hargai betul kehidupan tu. Dia tak reti payah. Macam mana dia kena susah sikit dia dah akan kelibut. Macam kita contohlah macam kita dulu susahnya kan, struggle-nya duit RM2 nak makan apa ni, anak ada seorang ke contoh lah kan. Nasib baik time tu tak ada anak lagi. Kau betul lah kan. Okey.
kental ni kau ni. Kata okey, manis-manis lah, bagi manis sikit. Bagi manis sikit. Bagi manis sikit. Rasanya yalah mesti ada dalam trade ni berangan-angan nak buat tu, nak buat ni, trade berjaya pula ataupun apa sajalah yang dalam kehidupan sebagai seorang trader, kenangan yang manis sangat. Kenangan yang paling manis, kita dapat tidur. Sebelum tidur kita entry, bangun tidur ada $10,000 dalam account. Ui, manis gila. Kan kita entry, malam tu entry. Kau entry malam tu? Malam sebelum tidur? Okey. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rezeki untuk esok hari. Kan macam tu lah lebih kurang kan. Waktu tu tak ada doa pun. Dah mengantuk tidur kan. Bangun pagi ada $10,000 dalam account. Dalam empty pot. Pair Gul. Ui, kaki gul juga. Kan. Ada orang cakap tak boleh trade gol kan. Tak apalah. Apa staff CTC dalam perjalanan naik KL ke Sarawak aja ke Miri $9,000. Siapa cakap tak boleh? Kan boy? Ingat siapa? Boleh. Boleh sebenarnya, bukan tak boleh, boleh. Okey. Dan itu yang paling manis. Sebabnya saya tahu ramai yang banyak jugalah manis. Pahit dia lagi banyak. Itu pahit tak apalah. Kita dah beritahu supaya jangan biar jiwa kita kental. Takut kita nangis nanti cerita kan. Jangan pandai-pandai. Benda tak boleh kau cakap boleh. Patutnya okey. Sebelum cerita manis, apa yang perlu ada dekat diri seorang trader? Mengaku salah. Kita dah tahu benda tu salah, kita jangan lawan. Tapi ramai juga yang boleh lagi ni. Tu yang menyebabkan kita selalu gagal kan. Tu yang kalau newbie, kalau dia trade, dia cuba juga. Sebab Sifu dia bagi tahu, kau kena sell ni kan. Dalam kepala otak dia takkan Sifu aku bodoh kot. Kan? Aku dah follow dia kan. So selagi benda tu naik, itulah dia kan. Sampai 2-3 bulan tak habis-habis dia kan. Candle contoh, mandi dah tukar kan. Same juga kan. So kalau kita salah, kita kena mengaku. Lepas tu apa pun yang kita buat, pastikan dalam keadaan keluarga kan. Pastikan dapur kita berasap. Kan. Maksudnya kalau nak trade, pastikan beras dah beli, susu anak dah beli, komitmen rumah dah bayar apa semua dah bayar. Baru kita ada duit lebihan tu, baru kita letak dekat forex. Ataupun jangan bergantung kepada satu benda je, kita pelbagaikan kan. Macam saya buat, saya selalu ke Thailand kan. Saya expand business, ada lembu, ada kambing, saya beli kat sana kan. Saya suruh orang sana jaga. So berapa bulan nanti kita kutip balik baju, kedai baju kan. At least ada backup lain. Maknanya jadi kalau lost stable forex, kita minta dia orang duit. Jadi perniagaan tu dibuka dengan duit trade. Dengan duit trade. Maknanya kau hero jana balik dengan macam tu untuk buat backup. Untuk pusing-pusing kan. Ada 2-3 orang. Dia 223, ada 2-3 orang je. Keuntungan dia buat bisnes. Buat bisnes offline kan. Offline. Yang forex tu, ni forex. Yang tu, yang ni kalau jadi kan. Kalau tu kita tetap dapat. Kena ada lah. Okey, kalau yang bekerja pula, yang baik bekerja ataupun macam mana? Sebab kadang-kadang kerja mengganggu. Dia kadang-kadang terpulang kepada orang tu sendiri. Tengok ada orang dia boleh buat dua benda dalam satu masa. Dalam satu masa. Ada orang dia boleh buat satu benda je kan. So terpulang kepada orang tu kan. Kadang-kadang kalau meeting ada apa kan, time tu pula floating 3-4 ribu kan. Okey, saya layan komen boleh? Komen. Okey. Baik, kalau ada soalan saya cari. Thank you Syazura ada bersama dengan kita. Woi, cikgu daripada Brunei, Cikgu Fazil. Okey, Nazarudin, bestnya dapat masuk live show macam ni. Bila lah nak dapat masa macam ni? Cari Douglas. Cari Douglas. Okey, Hafiz Effect. Hadir dah lama dah. Bagus ah. Handsome bah jemputan malam ni tu. Ini pun Brunei ni. Tahu siapa tu kan? Siapa nama dia? Wandi. Wandi. Kita ada atuk lah. Amy JB pun ada, Nur Hafiz ada.
lepas tu Cikgu Pen, Cikgu Aslan Hasim, rakan-rakan. Okey, sini idola tetamu minggu ni pasal okey ni daripada berapa leverage tuan melabur full trader? Leverage melabur full trader. Leverage tu ikut lah nak pakai berapa. Kebiasaan? Kita nak buat apa? High risk kan? Kita nak full margin. Okey. Maksimum berapa ada? 1,2,000 ke 1,000 ke. Kalau nak buat high risk lah kan. Kalau tak, ambil lah leverage kecil. Okey, kebiasaan yang bagi Hairul? Saya ada akaun yang saya trade leverage kecil. Betul. Ada yang saya trade orang dengan lama leverage mana ada besar. satu akaun Kan. Kalau saya rasa saya nak full margin dengan modal yang kecil, dan saya ambil leverage yang besar. Baik. 1,888 ke. Okey. Kan. Tak boleh nak mention lain-lain kan. Okey. 1,888 ke kan. Okey, daripada Ariana tadi Terima kasih Ariana. Okey, Terima kasih, kemudian Ariana. Amirul GRS Tinggal nombor ada telefon. Alamak. Okey, L Cyril. L. Cikgu yang mengajar banyak erti dalam forex. Okey. Cikgu ni bukan saja mengajar teknik dan juga fundamental ataupun apa saja. Cikgu ni juga cikgu yang baik. Dia mengajar macam mana kita mengawal emosi dan juga MM. Teknik tu memang teknik. Teknik apa pun, betul ke? Betul teknik apa pun boleh berjaya. Boleh. Kan? Boleh. Emosi kadang-kadang teknik dia power. Campur dengan fundamental power. Emosi kan. Dia hentak sekali sejuta jalan. Okey, daripada trio Sin Muhammad Hamizi, kacak Abang Hairul. Trio ni merupakan orang yang sebelum ni saya tak pernah join IB ni. Okey. So trio ni adalah salah seorang yang memperkenalkan IB kepada saya. Dia ajar. Saya join group dia. Saya belajar macam mana nak jadi IB kan. Dah saya pandai, saya tinggalkan dia. Okey. Tapi trio memang terbaik lah. Okey, berkomuniti. Tadi ada sebutkan berkawan kan. Yes. Adakah sendirian ataupun kita ada macam kumpulan rakan kita yang rapat? Yes. Mana lebih baik? Sebenarnya kalau kita berkomuniti lagi bagus. Sebab kita boleh tukar-tukar pendapat. Lagi rapat kita dengan diorang lagi best. Sebab kadang-kadang orang baru kenal kita 2-3 hari, dia tak boleh cerita apa masalah dia. Betul. Tak boleh. Hari keempat, hari kelima baru dia cerita. Aku dah lost, dah dekat nak, aku dah jual dah rumah aku semua. Dah tinggal basikal je ni kan. Kalau kadang-kadang benda-benda macam tu orang tak boleh cerita. So kita kena rapat dengan orang semua kan. Maknanya ada tempat kita luah dan juga rakan ni sekeliling ni juga yang akan bagi semangat. Okey macam ni. Okey buat macam ni macam tu Kadang-kadang kita mungkin daripada segi forex kita hebat kan. Mungkin daripada masalah-masalah lain kita tak okey. Orang-orang lain ni pula arif kan. Dia arif pula benda lain. Okay. So kita jadi macam dia ada dua jenis manusia. Satu dia belajar daripada kesilapan. Satu lagi dia belajar daripada satu lagi dia belajar daripada kesilapan. Satu lagi daripada pengalaman orang lain. So itu dua benda dia. Kalau kita belajar daripada kesilapan tu sakit. Baik kita ambil shortcut daripada pengalaman orang lain. Ya, ini sebab tu kita ada segmen Nilai Cerita Kod. Dan memang CTC mengharapkan untuk segmen hari ini dapat memberikan sedikit suntikan semangat untuk anda Bagaimana tetamu kita hari ini Hairul Azhar bercerita daripada awal tadi. Baik. Dan manis tadi lupa. Manis dah 10,000. Buat apa duit tu? Terus meniaga ke apa? Waktu tu dah bijak sikit. Dengan sombong dah bijak sikit. Sebab dah penat jadi bodoh. Tak betul. Sebab kau daripada tahu berapa kan. Sebab kita dah penat jadi bodoh. Dia ada satu limit manusia ni. Kan kita buat benda bodoh kan. Satu kali kita penat jadi bodoh kan. Kita nak jadi bijak juga. Time tu baru kita sedar kebodohan kita yang selama ni adalah sia-sia kan. Dan bodoh memang sia-sia lah kan. So kita akan cuba ubah hidup kita. Manusia ni kalau dia tak kena hentam ke bawah, dia tak macam bola kan. Kita hentam ke bawah baru dia lompat tinggi kan. Betul. So sebenarnya hentaman tu buat kita jadi lagi kuat. Dia kebanyakannya yang perit ni. Yang kan? Pahit yang akan buat kita. Kadang-kadang orang ni selagi tak bankrupt ke, selagi tak hilang semua duit ke, dia tak sedar sebab dia ada kan.
dia tak sedar kesilapan dia. So once sekali kena, dia baru sedar kan. Bagus. Teringat saya satu cikgu yang segmen universiti tu juga sampai ke tahap jual rumah sampai ke jual rumah, duduk rumah yang kecil. Tapi akhirnya yalah, dia belajar daripada keperitan dia dulu. Dia tak nak lagi dah. So dia bijak lah, macam sama lah macam Hairul cakap. Okay Hairul, adakah Hairul sekarang ni membantu trader-trader baru? Ya, saya sekarang adalah IB. Okay. XM. So saya ada center kat Kuching, center XM yang XM provide kat Kuching. Okay. So dekat situlah kita kongsi dengan orang kita punya pengalaman kan. Mungkin tak hebat lah kita punya teknik, tak adalah teknik, Tak hebat apa boleh hidup bila anak sampai 3. tak adalah hebat macam teknik tanpa bayang ke, tak ada. Oh tak ada. Yang bahasa tu memang untuk menyedap je. Dan dia macam teknik-teknik tu tak ada yang hebat-hebat sangat, yang biasa-biasa. Okey, sebut pasal teknik. Teknik apa yang kebiasaannya yang Hairul pakai? Saya ikut keadaan. Kadang saya pakai supply demand. Okey. Benda-benda yang basic-basic je. Lagi senang teknik tu untuk kita faham. Lagi efektif pun. Kadang kita complicated sangat, kita sendiri pun tak faham, tak guna kan. Betul. So saya menggunakan teknik yang saya faham saja. Baik. Okey, pasal kelas tadi tu. Okey, biasanya kelas tu hari-hari ataupun macam mana? Ataupun siapa yang nak kelas dia kena buat janji temu ataupun macam mana? Tak, kita ada live trade daripada Isnin sampai Jumaat. Wow, live trade. Hari-hari. Datang di center, kita bagi tahu je, contact je. Datang di center, kita ada live trade daripada Isnin sampai Jumaat. Dan start hari Jumaat ni ada Zul Razak. Zul Razak akan datang daripada hari Jumaat sampai hari Ahad untuk kelas. So kita cuba provide maksimum punya education lah ke orang. Macam Zuli Razak ni dia fundamental. Dia boleh gabung dengan technical. Lepas tu kita ada Helmi Zani yang akan datang ke Kuching kan. Dia orang datang tiap-tiap bulan. So kalau untuk hari biasa tu, kita orang datang lah kalau nak ada luahan perasaan ke apa ke, boleh, ke apa. Tak ada masalah, kita boleh nangis sama-sama. Jangan malu, jangan malu, jangan segan lah. Kita cerita apa masalah sebenarnya. Sebab daripada yang Pak Su tengok Hairul ni dia kita boleh kongsi apa je. Yang pedih, yang pahit, yang apa sajalah. Sebab kalau kita tak luahkan, jadi masalah kita beban. Okey, yang duduk berdekatan Kuching, boleh hubungi. Biasanya gunakan apa? Telegram ataupun apa? Kita ada page XM Education Center Kuching. Page. So kat situ boleh XM PM Education Center Kuching. Baik. Lepas tu kat situ boleh PM terus lah. Ataupun dekat Facebook saya, Hairul Azhar Osman. Boleh. Ada je. Muhammad ke? Tak ada. Hairul Azhar Osman. Nanti type dekat komen ni. Takut ada orang Kuching. Nantilah video ni tak habis. Dia akan terus diputarkan di wall kami untuk orang boleh cari kembali. Mungkin dia rasa lama aku duduk dekat Miri ke, Kuching ke, Brunei ke, yang boleh je kan. Sebabnya kita rasa saya daripada nak datang KL, lebih baik ada seorang yang boleh membantu dia dekat sana. Kan? Kita cuba provide. Tak kisahlah kalau dia ada IB ke tak ada IB. Satu center XM kan. Yalah. So tak perlu. Tak ada masalah lah. Yang cerita pasal saya lang lah. Yang penting kita belajar. Yang penting kita belajar. Okey, di minit-minit banyak juga minit dia, 5 minit ni. Okey, ada ucapan terima kasih ataupun apa saja untuk disampaikan kepada pendengar-pendengar kita? Saya nak mengucapkan terima kasih kepada CTC. Baik. Sebab bagi saya peluang untuk bercakap, walaupun kalau korang dengar kan macam tak faham sangat lah kan. Cerita ni dia ada lompat-lompat kan. Faham. Kalau kita nak cerita, kita kena buat novel. Jatuh bangun seorang trader kan. Betul. Kan. Tapi ni kita lebih kepada sembang santai. Kita sembang kan. So kalau saya ada kalau saya ada silap ke, salah ke, apa saya cakap tadi ke kan, menyinggung perasaan saya, minta maaf. Terima kasih sekali lagi kat CTC. Terima kasih kat Douglas sebab jemput saya kat sini kan. Alhamdulillah. Kan. Kebetulan saya pun datang untuk seminar XM. Okey. Terima kasih kepada Boboy kerana
edit gambar saya tu, dia daripada gemuk jadi kurus. Dia punya angle bagus. Boboy tu. Boboy bang. Terima kasih ke Abang Gap sebab sudi berborak dengan saya. Sebab tu suka bab-bab macam ni sebab apa yang keluar daripada mulut tetamu macam Hairul. Sebenarnya satu benda yang sangat berguna kepada trader. Kan kita ada dah 123 yang berkongsi. So takkan tak ada satu yang boleh masuk dekat trader-trader di luar sana yang memerlukan bantuan. Dia kata aku ni dah 3 tahun ni. Bila aku nak rasa withdraw ni, apa masalah aku? So benda-benda macam ni lah, segmen macam ni yang dapat banyak membantu. Makin pahit, makin perit cerita seseorang tu sebenarnya membantu. Okey, alamak, biasa saya akan tanya persediaan untuk menjadi seorang trader. Ini untuk kosong jangan jadi macam tak naklah jadi macam Hairul. Fikir dulu masak-masak. Ada objektif. Sebelum kita cerita pasal chart, buat analisis. Okey. Tanya diri kita dulu, kita dah bersedia daripada segi keuangan. Jangan fikir dengan dipu kita ada duit banyak, kita rasa kita tak boleh loss dalam bisnes. Apa sahaja boleh terjadi. Kena belajar dulu daripada segi teknikal, fundamental. Cikgu banyak sekarang. Betul. Bukan macam dulu dah. Kelas percuma pun banyak, berbayar pun ada. Dulu saya pernah letak Fibo. Nak suruh dia ajar macam mana letak Fibo dekat MT4. Okey. 1,500. Kita kan dia bayar kan 1,500. Hairul bayar 1,500. Bodoh kan? Kan cerita pasal bodoh tadi. Kan? Betul, Benda tu memang dah ada kat dalam tu kan. Kita tinggal tarik je. Bodohnya kita kan. So jangan tertipu. Kalau nak join apa-apa kan, nak join copy trade ke apa ke, at least ada ilmu berkaitan dengan apa yang kita nak join. Mana ada orang jual cucur pisang dia pandai jahit baju. Jangan. Tak kan? Memang tak ada. Kan? Kita kena tahu macam mana nak goreng pisang kan. So benda yang sama lah. Sebelum kita nak join forex, kita kena belajar dulu. Dan bila kita gagal, kita belajar lagi. Kita jangan tunding jari kat orang. Sifu tu bodoh dia kan. Wah, ini bagus. Kan? Betul. Salahkan diri sendiri. Tak ada sipu yang tak bagus. Ajar tu dah betul. Ajar tu betul. Siapa je, kalau orang cakap dia boleh lah kan, pijak-pijak potong saga lah apalah kan, tak, tu cara dia nak cari duit. Tak ada salah pun kan. Tak ada salah pun. Dia SS profit sejuta ke apa ke, itu memang cara dia. Tak, kita jangan kecam, jangan salahkan lah. Sebab dia bagi ilmu je. Yang selebihnya diri sendiri. Kan, kau sabar ke tak sabar, kau faham betul tak faham, yakin tak yakin, kan. Kita jangan sejuta, wow, terus itu kan. Kita kaji dulu. Kaji dulu kan. Betul. Ribuan terima kasih ucapkan kepada Hairul. Satu sembang segmen yang sangat menarik. Kita santai habis. Dan halalkan segala pengalaman-pengalaman tadi, ilmu-ilmu, tip-tip tadi kepada pendengar-pendengar kita. Nanti sambung makan. Sambung makan. Sate ada, spaghetti ada. Air kotak. Boleh tak bancur lagi. Baik, kita akan bersama dengan Dr. Forex bersama ni 10.30 minit malam. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Lambai sikit kamera. Okey, terima kasih. Ni. Ni mana? Satu. Hai sayang.